Kita tengok yang baby dekat taska boleh kena hentak sampai mati oleh penjaga taska. Sedangkan yang jaga taska ni ada kelulusan tertentu. Ada dia punya sertifikat untuk buka pusat taska pengurusan kanak-kanak. Tapi mati budak tu kerja kan. Jadi apa guna kelayakan dia? Kenapa? Sebab kegagalan menguruskan emosi. Seorang lelaki umur 20 tahun lulusan daripada sekolah agama, dia boleh bunuh seorang perempuan ni. Dia tikam, belah perut perempuan yang hamil 4 bulan ni, keluarkan janin daripada perut dia, kemudian dia bakar. Besok datang lagi, bakar sekali lagi. Kenapa jadi macam tu? Pengurusan emosi. Masalah emosi. Nampak tak? Pukul ahli keluarga sendiri, emosi. Macam-macam berlaku dalam dunia pada hari ni. Banyak, dunia kita ni semakin pelik. Tu sebab kalau kita tengok emosi ni, perasaan jiwa yang kuat, sedih, gembira, takut, kan, dan lain-lain lagi. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi stres pula adalah reaksi, reaksi secara tidak spesifik oleh seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Orang emosi ni kadang dia datang daripada stres, tekanan. Stres kena ada. Kau hilangkan stres. Dia tak boleh hilang. Dia mengurangkan stres. Dia kena uruskan emosi dia. Stres kena ada. Kalau tidak sebab stres, kita takkan tertekan nak pergi kerja. Stres betul pagi-pagi dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Puan Azrina atas kesudian memulakan program pada petang ini. Masih kepada Tuan CEO kita, walaupun dalam CEO betul macam terperanjat pula tu. Kan dalam kesibukannya dia tetap meluangkan masa. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini secara fizikal maupun secara maya. Kan situ kan. Dan alhamdulillah dalam banyak-banyak daripada dulu Syamsul Debat ni dulu lah, selalu sangat sebelum saya jadi Syamsul Debat lagi, saya selalu bernasib kurang baik. Sebab kalau dalam bagi talk tu saya akan dapat slot petang, slot pukul 2.30, yang bajet-bajet orang nak tidur dekat sofa. Kan, jadi sabar, memang belum kuat lagi. Baru start, sabar kejap lagi kuat dah ni. Jadi MC lah, banyak cerita. Tak ada aku kawan. Jadi bila sebut tentang tips pengurusan emosi di tempat kerja, ini adalah satu perkara yang sangat kritikal hari ini. Sebab emosi lah berlaku banyak benda-benda yang luar jangka. Manusia ni dia ada kelebihan dia ada ilmu, dia ada kekuatan dia, tetapi satu perkara yang boleh menyebabkan dia hilang kawalan adalah emosi bila tidak diuruskan. Emosi kena ada, memang ada emosi, sedih, gembira, marah, gila tak ada marah kan, mesti marah juga. Kena ada kemarahan tu, kena ada, tapi cara kita marah. Saya selalu cakap dekat wife saya kan, saya kata boleh marah tapi cara kita marah. Kerana bila kita marah tu kita cakap macam-macam, kita cakap macam-macam sampai kita tak boleh kawal diri kita. Contoh kita tengok OKU, kita tahu kan OKU macam mana. Kita tahu OKU macam mana. Dia mungkin ada yang OKU ni dari segi mental, mungkin ada cara berdaya fikir dia tak sama dengan kita. Tapi ada orang boleh jadi marah dengan orang ni dengan tahap cara fikir kita dengan dia tak sama. Dan bila kita buat dia, kita dera dia, kita pukul dia sampai tahap membunuh, fikirkan, maknanya orang yang buat tu lagi teruk tahap pemikiran dia daripada OKU. Ingat tak kisah kisah harimau dengan kaldai tu kan? Harimau dengan kaldai, pernah dengar tak? Harimau dengan kaldai bergaduh. Kaldai kata, kau nampak tak rumput ni harimau? Dia kata, rumput ni warna biru. Dia kata. Harimau kata, hijau lah, biru, hijau, biru. Kaldai kata biru, harimau kata hijau. Bergaduh
Akhirnya aku tak puas hati, kita bawa jumpa dengan hakim, jumpa dengan singa, raja di rimba. So dia mengadu lah, sekarang singa ni nak mengadu sikit, apa hal Kaldai berbagi dengan kau ni? Tak ada nak beritahu aku bergaduh dengan harimau ni. Kenapa? Betul kan rumput tu warna biru? Singa kata, betul lah tu. Singa kata. Bila singa cakap macam tu, jadi sekarang tak, aku dah cakap dah, harimau langsung terperanjat, tak terkata apa dah. Terkejut bila singa pun cakap rumput tu biru. Jadi sekarang Kaldai kata, dengan ini aku minta sangat agar singa jatuhkan hukuman pada harimau. Jadi singa pun jatuh hukuman kepada harimau. Aku jatuhkan hukuman 3 hari berturut-turut. Kau kena senyap, kau tak boleh bercakap dengan sesiapa pun kat dalam hutan ni. Kau kena diam. Jadi lepas tu Kaldai pun celebrate. Mula-mula nak celebrate kat Starbucks, tapi orang boycott, dia pergi tempat lain. Yang dia celebrate kat tempat lain kan. Kaldai pergi ke tempat lain. Macam tu lah. Jadi harimau tak puas hati. Dalam penyata pembelaan ni, dia buat rayuan. Dia buat rayuan dengan hakim singa. Dia kata, macam mana ni? Dia kata, bukan rumput tu hijau ke? Singa kata, betul lah tu. Singa cakap macam tu pula. Habis kenapa kau boleh setuju dengan Kaldai tu? Macam ni lah. Aku heran. Aku jatuhkan hukuman kat kau ni sebab aku heran dengan kau. Kau ni badan kau kuat, otak kau cerdik. Yang kau pergi layan bangang Kaldai tu suruh. Sampai kesudah Kaldai ni takkan boleh terima jawapan kau cakap rumput tu hijau. Tapi kau lawan dengan dia, maknanya kau sama jangan dengan dia. Dia kata, dia dah kata biru, biar letak dia. Kau menang pun kau tak dapat apa. Biarkanlah. Orang yang kadang-kadang sampai satu tahap dia tak boleh kawal emosi, berlawan-lawan, sedangkan kita boleh jadi lebih baik daripada orang tu. Kita tengok yang baby dekat taska boleh kena hentak sampai mati oleh penjaga taska. Sedangkan yang jaga taska ni ada kelulusan tertentu. Ada dia punya sertifikat untuk buka pusat taska pengurusan kanak-kanak. Tapi mati budak tu kerja kan. Jadi apa guna kelayakan dia? Kenapa? Sebab kegagalan menguruskan emosi. Seorang lelaki umur 20 tahun, lulusan daripada sekolah agama. Dia boleh bunuh seorang perempuan ni. Dia tikam, belah perut perempuan yang hamil 4 bulan ni, keluarkan janin daripada perut dia, kemudian dia bakar. Besok datang lagi, bakar sekali lagi. Kenapa jadi macam tu? Pengurusan emosi. Masalah emosi. Nampak tak? Pukul kau ahli keluarga sendiri, emosi. Macam-macam berlaku dalam dunia pada hari ni. Banyak, dunia kita ni semakin pelik. Tu sebab kalau kita tengok emosi ni, perasaan jiwa yang kuat, sedih, gembira, takut, kan, dan lain-lain lagi. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi stres pula adalah reaksi, reaksi secara tidak spesifik oleh seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Orang emosi ni kadang dia datang daripada stres, tekanan. Stres kena ada. Kau hilangkan stres. Dia tak boleh hilang, dia mengurangkan stres. Dia kena uruskan emosi dia. Stres kena ada. Kalau tidak sebab stres, kita takkan tertekan nak pergi kerja. Stres betul, pagi dah bangun, ya Allah lambat dah, pukul 6.30 lambat. Memanglah lambat dah, pergi KL 6.30 dah lambat dah. Kan mungkin ada orang tu pukul 5 dah bangun, dah siap, dah sarapan untuk anak-anak, pap dia pun pergi. Tenang. Tu sebab pengurusan itu penting. Tu sebab kata tadi, stres semua ada kaitan. Stres ada kaitan. Jadi bila sebut pengurusan emosi di tempat kerja lagi lah, kadang-kadang dengan cara yang berbeza-beza. Lepas tu datang pula tekanan daripada rumah lain. Macam hari ni hari Khamis kan, malam ni daya ukuran dia untuk orang yang dah kahwin. Malam ni memang satu tekanan yang sangat dahsyat lah. Dan boleh nampak kesannya pagi esok waktu panjkan kan. Yang faham tak faham sudahlah. Jadi bila bangun pagi kan, sampai dekat tempat kerja, Assalamualaikum, mana dia okey, dia okey macam tu lah. Mana okey kan, Assalamualaikum, salam teman-teman, ada masalah kan, ada masalah macam tu lah. Jadi yang faham tak faham sudah. Yang tak faham tu biarkanlah mereka terus tak faham. Macam tu kan. Jadi dalam kehidupan kita ni kita kena faham. Kehidupan kita ni dia sementara. Jadi kalau dalam sementara tu apa yang kita nak buat? Saya selalu sebut dalam ceramah saya kata hidup kita ni antara B and D. B and D. Birth and death. Antara kehidupan dan kematian. B, D. Antara B and D ada satu huruf kat tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita nak stres, kita akan stres. Walau macam mana pun disuruh merayu, tolong penuhkan tempat duduk depan. Dia rasa satu keseksaan
Please lah, tolong lah. Datang awal, duduk belakang. Yang duduk depan semua yang lambat ataupun ada kedudukan tertentu tak boleh mengelak sebab CEO pun ada. Contohlah, mungkin macam tu kan, mungkin. Tetapi ialah pada saya kan, bukan senang nak booking Syamsul Debat. Bergayu-gayu kan. Kalau ikutkan kosong sekarang, bulan Jun tahun depan. Kalau kosong tanya hari ni lah. Saya hari-hari ceramah, saya tak ada rest. Pagi tadi Putrajaya, ini sini, malam ni kat Jeram, Kuala Selangor, esok pagi Slim River, petang KL, malam besok Bandar Bestari Rawang, Sabtu pagi Singapura, malam Salak Jaya, Ahad pagi Banting, tengah hari Shah Alam, Ahad malam UIA, hari Senin Perak balik. Macam tu lah. Kadang balik-balik lupa-lupa dah muka isteri macam mana kan, tapi uruskan emosi kita kan. Itu sebab sekarang ni dunia tanpa sepadan. Kita boleh call tapi tak sama kan, tak sama. Call dengan sentuhan tak sama kan, tak sama. Jadi kita nak share ni macam mana, sebab hidup kita ni mana boleh tak ada masalah. Hidup tentu ada masalah, tapi cara kita menghadapi masalah. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. So sentiasa ada jalan. Tapi kalau kita hidup kau happy, mesti tak ada masalah hidup. Apalah tak ada masalah? Gila apa? Orang gila memang betul tak ada masalah, tapi dia tu masalah kat orang. Orang gila dia masuk dekat pejabat ni, contoh tiba dia masuk kan, kita biarlah gila kan, dia masuk, pap dia pergi ke depan, pap dia londehkan seluar dia. Kita dah tertekan sepanjang tahun, trauma, terbayang dengan semua. Kita punya tengok akaun nampak tu, buka phone nampak tu, buka ni nampak tu. Kan? Sebab dia orang gila. Macam mana? Kan? Dia tak ada masalah, tapi dia membawa masalah pada orang. Orang gila datang. Tu saya kata orang gila jangan dilayan. Orang gila tu datang dekat satu sekolah. Pengawal keselamatan nampak, tahu dia ni 9 ni. Apa masuk 9? Tak cukup 1 nak 10. Jadi dia short sikit. Jadi bila dia masuk, biarlah, dia tak kacau orang, biar. Dia pun pergi dekat padang, dia pun pancing. So, dia pun tunggu ikan. Tak macam mana pengetua sekolah tu datang, dia bertegurnya. Anda cakap orang gila jangan dilayan. Pergi dia tegurnya. Banyak dapat ikan. Dia cakap orang gila tu. Orang gila tu apa? Gila ke apa? Ini padang bukannya orang laut. Mana ada datang ikan? Sekarang siapa gila sekarang? Nampak tak? Tu saya kata tadi, jangan dilayan. Dalam hidup kita, saya kata tadi, sementara tadi disebutkan dalam Quran. Dalam Quran ada sebut. Pada yang non-Muslim biasanya boleh ambil poin yang saya sampaikan ni. Tak ada masalah pun. Kan disebutkan dalam Quran bagaimana kamu tergamak untuk kufur, ingkar, sedangkan dahulunya kalian mati, maknanya belum lahir. Kemudian bila dilahirkan dimatikan semula. Kemudian dikembalikan kepadanya, dihidupkan semula untuk diberikan balasan. Kan? Bagi atas setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kita buat semua ada balasan dia. So cara kita menghadapi satu masalah dalam stres, semua ada masalah, ada cara menyelesaikan. Dan kalau salah cara penyelesaian kita, maka kita akan dihukum di akhirat nanti paling tidak pun. Macam tu jugalah kalau kita tengok dalam satu ayat lagi, dia kata setiap manusia akan mati, setiap hidup pasti akan mati, dan pada kiamat juga lah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan diri daripada neraka dan masuk dalam syurga adalah orang yang beruntung. Dan ingatlah sesungguhnya, ayat tu, ingatlah sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. So maknanya kalau kita rasa happy dengan belum tahu lagi, tetapi kegembiraan yang kita nak kejar adalah kegembiraan yang abadi. Macam mana? Tengok pada mak ayah kita. Semua tak ada. Kereta tak ada. Tapi tak pernah pun jadi ukuran nak happy dia dengan tak ada kereta tu. Jadi masalah. Tak ada. Makan ramai-ramai. Makan dekat tikar mengkuang. Tak perlu meja marble. Bahasa baku. Marble kan. Kan? Tak perlu meja ni. Tak perlu. Dengan kain pelekat. Jangan tak berbaju. Ayah kita boleh makan dengan semua adik-beradik. 10 beradik boleh makan dekat tikar yang sama. Kan, dengan adik yang bongsu sekali makan dengan rambut dia semua habis, nasi semua kat sini berterabur. Okey je. Kemudian bila dah habis makan, mak kita okey, elok makan. Mak kita tanpa korang elok tak ada. Makan elok. Mak dia berterabur ni. Berterabur dengan kicapnya, dengan apa macam ni. Ya Allahu Akbar. Apa banyak sangat kicap tu? Mak kita boleh okey je. Dan akhirnya bila dah habis, mak dia bersihkan badan, dah pergi basuh mulut, pergi basuh tangan, basuh mulut. Lepas tu dah mak kita gulung-gulung tikar, pergi kat luar ada kibas bagi itik dengan ayam makan. Okey je.
Tak jadi hal. Sedangkan pada masa yang sama, mak kita tu makan pun tidak. Dia sibuk melayankan anak-anak dia. Tapi apa? Bahagia. Kita happy. Seronok suasana tu. Tapi kita tak fikir pun. Dan mak kita happy tengok anak-anak dia makan. Dan mak ni pula malam-malam dia minum air. Dia ambil apa yang boleh untuk isi alas perut dia. Mak kita. Bahagia. Hari ni ada meja marble tadi. Ada meja marble. Kan? Nanti kejap-kejap. Nanti mama suap. Dah. Nanti mama suap. Nanti berterabur makanlah. Meja panjang-panjang, boleh duduk 12 orang tapi makan berdua. Apa tujuan beli dulu? Baik kau humban lah meja tu. Tu cerita tadi. Kan? Macam mana caranya? Tapi penting. Tu sebabnya dalam kehidupan kita mengawal emosi kita ni sangat penting. Kan? Kita memandang satu perkara tu dengan cara apa? Macam mana kita memandang? Tu sebab ada tiga ekor katak. Kisah 3 ekor katak dalam perigi. Katak yang pertama cuba nak lompat. Ada seekor katak dekat atas yang menjadi penghasut ni. Katak pertama nak lompat. Katak kat atas, jangan tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Mati kau nanti, jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Katak kedua cuba lompat. Katak kedua ni cuba lompat. Katak dia, jangan tinggi, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, dia cuba lompat. Jangan tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni. Sebab Allah kan, ya Allah, tinggi, jangan. Tapi akhirnya katak yang ketiga berjaya keluar daripada perigi tu. Sebab katak yang ketiga itu peka. Katak ketiga tu tak dengar pun dia cakap apa. Dia nampak macam ni je. Jadi dia ingat tinggi lagi. Dia positif. Dalam hidup kita gini, kena positif. Jadi apa saya nak cerita? 5 sifat yang kita kena install dalam hati kita dalam nak menguruskan emosi. Yang pertama, kita kena sabar. Ada satu kisah saya nak bawa. Bagaimanakah pada satu ketika Saidina Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Berbual-bual, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni datang, dihamunnya Saidina Abu Bakar. Tuntang dia bagi. Saidina Abu Bakar berhenti berbual dengan Nabi. Dia bangun, dia pandang. Senyap Arab Badui tu. Dia pun sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu kutuk lagi, masuk second round. Dia kutuk Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar bangun, pandang sekali lagi, senyap. Kemudian Saidina Abu Bakar sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Tapi Arab Badui tu masuk third round. Kali ni dia balon lagi, teruk lagi. Masuk round ketiga. Kali ni Saidina Abu Bakar tak tahan. Saidina Abu Bakar bangun. Dia balas balik cacian dan makian Arab Badui tadi. Dia balas segala binatang yang ada dekat kebun yang daripada kambing sampai unta, semua sebutnya. Daripada kecil-kecil binatang kat kebun sampai sebesar-besar binatang, dia sebut. Masa tu Nabi Muhammad bangun, tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Untuk makluman semua, Nabi Muhammad SAW, kalau dia bangun, dia tinggalkan tanpa bagi salam, itu habis marah dah tu. Faham tak? Kita kalau macam tadi, CEO bangun, dia tak marah. Dia ada meeting. Kan? Kalau aku panggap dia sama tadi, stres. Mungkin kan. Tapi dia dah beritahu tadi awal-awal, dia pukul 3 dia kena pergi ada meeting. Okay, fine. So kita tak anggap orang tu marah dengan kita. Tapi Nabi kalau bangun tak bagi salam, makna tu habis marah lah tu. Malu, marah betul ni. Nabi marah betul ni. Jadi Saidina Bakar pun kejar. Dia tanya, wahai Muhammad, bagi tahulah pada aku. Wahai Rasulullah, beritahu aku apa salah aku, jangan kau biarkan aku keliru. Tapi apa Nabi kata? Dia kata, tahuilah, waktu mula-mula orang tu kutuk engkau tadi, engkau sabar, kau tu berbual dengan aku tersenyum. Kenapa? Sebab aku nampak sebanyak-banyaknya malaikat mendoakan kesejahteraan kamu. Nampak? Orang lain tak nampak, dia nampak. Kemudian bila dikutuk lagi kamu terus bersabar. Aku senyum. Sebab apa? Aku nampak bertambah-tambah malaikat yang datang, semua mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi kali ketiga, bila kamu balas balik cacian dan makian orang tu, aku tinggalkan kamu. Kenapa? Kerana aku melihat malaikat tadi mencela kamu, dan tempat malaikat digantikan dengan syaitan yang terus menghasut kamu. Lagi, balon lagi, apa lagi? Balon, tunggu apa? Bapak dia pula, bapak dia boleh bagi, mak dia bagi je. Itu kejahatan. Tu sebabnya emosi ni ada kaitan dengan syaitan menghasut kita. Tu sebabnya, perasan tak bila kita marah,
Marah. Malam lepas mayang, kita fikir balik. Kenapa aku marah macam tu sangat tadi? Menyesal. Dan yang selalu merasa penyesalan ni adalah orang-orang perempuan. Orang lelaki sering jadi mangsa kemarahan orang perempuan. Kan, tengok. Nampak? Saya nak tengok respon. Tengok kita je. Emosi, cuba kontrol emosi. Tak ada. Aku tak rasa aku macam tu kan. Nak tak puas hati, tetap tak puas hati. Orang lelaki relax kan. Betul? Kami dah biasa kena. Macam tu je kan. Tak adalah. Tak. Sebenarnya bila kita marah, tu sebabnya ni kisah benar lah. Kisah benar yang budak yang bunuh perempuan tadi, yang belah apa semua. Polis tanya dia, "Dek, macam mana kau boleh buat benda tu, Dek?" "Tak tahulah, saya pun mungkin dah marah sangat, saya pun dah tak fikir dah." Dia nekat. Tapi bila dah buat dia nyesal. Sebab setan ni cara dia, dia hasut kita dah buat kan. Tak tahu. Aku cakap je dia yang buat. Setan pun macam tu. Setan betul tu kita cakap kan. Setan betul, setan ni pun betul pun. Jadi sabar kena ada. Sabar. Kadang-kadang kita terlupa benda tu tak seperti apa yang kita nampak. Kan? Ada seorang perempuan, dia nak naik flight, sekali tengok flight dia delay. So tengok flight dia delay, apalah, dia pun pergi kat kedai tu, dia beli magazine dan dia beli cookies. You know what I mean by cookies? Okay. Sekuk kata orang Terengganu. Bukan main ke kau mengunyah makan ni ke? Kau ingat ni wayang apa? Sedap ni. Nak air? Ambil air. Tak ada saja gurau orang Zina ni. Saya gemak ngusik. Jadi dia beli cookies dan dia beli magazine. Kemudian dia duduk kat KLIA tu, ada kursi panjang, dia duduk kat sini. Kemudian ada seorang lelaki, cookies kat tengah-tengah. Dia ambil sekeping, lelaki tu ambil sekeping. Dia pandang lelaki tu. Ambil sekeping, selang-seli. Kalau tak ramai orang ni, dah lama aku tampar lelaki ni dalam hati dia. Sekeping. Dia dah geram betul. Lalas tengok cookies tu tinggal sekeping je lagi. Dia tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil, patah dua, bagi dia satu. Dia punya marah. Dia marah, dia pun pergi. Flight dia pun sampai, dia naik flight, dia dah tenang, dia nak baca balik magazine tadi. Dia nak ambil cermin mata dia buka beg tangan dia, baru dia perasan yang cookies dia masih ada dalam beg tangan dia lagi. Maknanya cookies tu tadi lelaki tu punya. Jadi daripada kau marah tadi, baik lelaki tu boleh tak kisah selang-seli, dan yang last siap bagi dua. Itu sebab marah. Itu saya kata tadi, bila kita marah, kita tanpa kita cuba bersabar, kita tak tahu apa sebenarnya berlaku. Kita pun bila kalau kan bagus tanya, "Kenapa awak makan cookies saya?" Dia tak adalah, "Ni saya punya." "Ya ke? Cek balik." Lah ada." Saya sambung kan? Sambung. Macam tu. Makna kata emosi kita ni kontrol. Penting. Ingat tak masa kita kecil-kecil dulu, kita selalu kena marah dengan mak kita untuk benda yang bukan kita buat. Adik kita dia tabur bedak. "Adik tak boleh." Pak kita pegang. Adik tu pergi. Dan kita berada di lokasi jenayah sekarang. Mak kata semai, "Apa halnya zangap kena? Bersepah apa?" Lepas tu mak kita baru tahu kebenaran sebenar. Apa berlaku pada kita? Kita punya sebab bercakap, menangis, terseduh sampai tak boleh cakap, kan tak? Ingat tak yang cakap macam nak pecah dada tu, ingat tak? Sedih kita tak boleh nak defend diri kita kan. Hampa sangat rasa kan. Faham kan perasaan tu? Faham. Betul. Itu sebab kena sabar. Sabar dulu. Kita selalu dihukum untuk benda-benda yang bukan kita punya. Sabar. Kan? Tu belum cerita lagi orang lain ni, kita yang buat, orang lain dapat nama. Tu belum cerita lagi, kat pejabat kan selalu macam tu. Dia yang ambil kredit, kita yang penat-penat. Tak apa, jangan risau. Sabar. Yang kedua, syukur. Tengok macam petang ni kan. Petang ni syukur dapat satu slot dengan Samsul Debat, betul tak? Pakai pada 2.5, maknanya tak payah kerja. Kan? Jadi mana kata
Jadi satu kan macam tu lah. Kan. Jadi macam tu. Itu saya masuk tadi buat bukan senang lenang lagi kau baring-baring kau dekat sofa belakang tu ya. Aku tak pernah lagi tengok macam tu punya boring macam tu punya seronok dia belakang. Yang aku geram setiap kali aku cakap dia tak pernah sedar aku cakap pasal dia. Tu aku heran tu. Kena lagi, ada kena lagi betul. Tak adalah. Tak. Memang saya susah nak jumpa environment tu. Biasa yang datang settled. Hari ni macam tu. Tapi tak apalah, tak apa. Saya pengalaman takkan saya lupakan lah. Takkan saya lupakan. You all kena bersyukur lah. Kena bersyukur dapat bekerja dekat suasana yang macam ini. Dapat office yang macam ni. Kita ceramah di tingkat 5. Wow. Menara Bank Pembangunan Malaysia. Apa? Bank menara ni lah, menara ni. Bagus. Kerja kat menara ni, menara apa? BP apa? MB apa? MB BPMB. Bagus. Bangunan tinggi. Parking tak ada. Aku tu point aku nak cakap. Aku bantai cakap, ceramah. Makhluk asing mana kau ambil ke bawah jaga bawah? Cakap pun tak faham. Agak talk in level 5. Parah betul kan. Tak apalah. Macam tu lah. Tapi syukur. Sebab kita ni, kalau kita rasa kan, kita cakap kan, kerja seronok tak ada kerja. Sekarang ni jawatan siapa? Ni jawatan saya lah. Kita kata jawatan kita. Jawatan saya. Tetapi bila fikir balik, katalah, kita cuba. Puan pakai kacamata. Belakang. Ya, alamak. Jangan alamak, relax. Tak, saya tak suruh. Tolong berdiri, tolong jawab soalan. Saya tak ada. Saya tak macam tu. Jangan relax je. Mati aku. Kenapa dia panggil aku? Tak ada. Jangan risau. Saya ni just sebut nama. Siapa nama puan ni? Siapa nama tak? Belakang puan. Siapa nama? Ya? Izwin. Ezrina, Izwin, Is semua ya. Okey, Izwin, Puan Izwin, hari ni kita cuba buat surat letak jawatan. Jawatan saya jawatan apa? Account assistant. Dia buat surat letak jawatan. Buat je surat letak jawatan, notis berapa bulan? Sebulan ke 2 bulan? Sebulan. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan. Okey. Buat surat sebulan, tengok. Jangan risau, belum habis pun notis bulan tu. Iklan dah buka. Nak gantikan jawatan kita. Jadi makna jawatan tu bukan kita punya. Tapi kita cakap, tu jawatan saya tu. Tak. Kan? Tapi makna tu sebab saya kata, syukurlah kita ada post ni. Sebab kat luar sana, ada orang bawa file folder ni, kulu kili tengah fikir nak kerja apa. Kan? Itu sebabnya, kita sekarang ni kena strict lah ambil pekerja ni. Sebab pekerja ni, yang paling heran sekali, tanyalah bagian HR. Mana human resource ada ni? Tanyalah bagi human resource. Yang kebanyakan orang yang MC, yang banyak MC, banyak bagi alasan cuti apa semua, yang berusia 20 hingga 30 tahun, 35 tahun kebanyakan. Ada je buah pinggang beralih, apa semua, gigi tercabut, atau semua nak matilah. Lepas tu yang seorang tu pula jajak meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, ni meninggal. Sampaikan bos fikir bagian HR pun dah kaji dah. Memang tragis betul kehidupan dia. Kenapa pula? Sebab dalam ikut salah silah tu, dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah tak ada siapa dah. Kita tak perasan. Orang yang buat panggilan ni dia tak perasan. Itu sebabnya syukurlah dengan kerja yang kita ada. Kita ada kerja. Balik kampung bangga je kerja dekat ni MBB, KL. Kan balik banyak kerja tahu ni kalau mesti jam ni. Sebenarnya dia ada unsur-unsur bangga tu. Plural, plural. Dia rasa macam sekarang menteri memang nguruskan banyak akaun kena jaga. Lepas tu itulah ekonomi sekarang. Allahu Akbar kan macam tu kan. Dia punya cerita poyo kan. Tapi maknanya kita ada kerja. Macam saya dulu pernah jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Kemudian saya bersara. So sekarang saya dah tak ada kerja tu, saya ceramah dah tak ada kerja kan. Dah tingkat 5 kan, kena beratur bagi IC ni, tekan masuk dalam kan, tingkat 5. Dah dalam teruk sangat, dewan pun tak ada, ceramah dekat ruang tamu kan. Tapi tak apalah, macam tu je lah level Samsul Bat buat macam mana. Macam tu kan. Tapi kita kena belajar apa? Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Okey.
Kan best lah orang dapat. Dia yang komen tu. Okeylah dia dapat duduk depan-depan, dia belakang. Kau tak tahu yang dapat duduk depan ni pun tak nak duduk depan. Dia sibuk duduk sofa kat belakang sambil rebah kepala kan, macam tu kan. Bagi lagi kan. Okey. Dia kalau dapat poin tu sampai ke sudah lah, tak habis kan. Tak ada. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Kalau kita nak kurang, nak menguruskan stres ni, percaya pada hikmah. Apa benda berlaku ni? Mesti ada benda ni. Ada benda Tuhan nak bagi kat aku. Syamsul debat dah biasa ceramah sebelum ni. Saya waktu saya bekerja, saya ceramah. Tapi saya ceramah tu main-main je lah. Main-main ceramah, tak buat full time lah. Entah macam mana, saya waktu tu saya pergi perjalanan nak pergi kursus. Saya pergi kursus, bukan bagi kursus. Saya pergi kursus dekat Bukit Merah, Perak. So saya berhenti tak macam mana, kereta saya tiba-tiba dia tayar pancit. Tap berhenti. Reverse kereta masuk dekat stesen minyak, kalau perasan sebelum Taiping Kamunting tu. Taiping Cangkat Jering. Kan ada Caltex dekat hentian dengan kat tepi tu kan. So saya reverse masuk dekat situ, saya pun try pump. Boom, meletup, saya terbaring. Tayar tu pecah, kena dekat muka saya. So tayar tu pecah meletup. Bayangkan saya tak dengar apa. Saya dengar jauh. Ya tolong bang, apa ni? Macam tu je. Rupanya orang semua dah berkumpul dekat saya. Lepas tu ada pekerja stesen minyak tu, dia tolong tukarkan tayar spare, gantikan tayar tu dah pecah. Lepas tu saya jaga. Lepas tu masa tu dia cakap dengan saya, bang, abang kena pergi bilik air bang, cuci bang. Muka abang luka teruk ni. Muka saya sebiji macam orang kena chicken pox. So kan serbuk-serbuk dalam tayar tu, kena habis muka. Kau orang kena teruk, kau mengunyah. Kau tengok movie apa ni? Teruk betul. Kau sedap cerita ya. Tak apalah, gurau. Tak apa, makan. Tak, lepas tu bila kena ni, dekat muka ni, saya pun pergilah jumpa dengan doktor. Ada satu klinik ortopedik ni, dia pergi, dia tengok. Klinik ni, dia buat bagi ada ubat-ubat sapu dengan apa, krim sikit. Lepas tu dia kata, mata saya kena pergi jumpa pakar. Dia kena masuk hospital Taiping. Kena jumpa pakar mata sebab serbuk tu bukan hanya kena sini, tapi masuk ke dalam mata saya. Merah mata saya macam kena dah sakit mata betul. Saya pun pergilah masuk jumpa dengan doktor pakar tu. Bayangkanlah hidup macam ni, lebih kurang macam ni lah kan, kita kena letak tu. Lepas tu dia pakai tweezer tu. Satu. Tarik ni. Tarik. Macam tu lah. Hidup ni bukan kata tak sedar. Cuma yang bagus doktor ni, Doktor Tan apa nama dia, perempuan ni, tak sakit. Saya takut je lah, cuma takut. Dan dia buat, tapi ada banyak lagi. Dia kata, luka ni masuk kat mata, tembus sampai belakang mata. Kan dia bulat kan, mata kita dibulatkan sampai ke belakang mata. Masa tu saya kata, aduh, nak buta ke aku ni, risau macam tu kan. Dia kata nanti minggu depan you datang sini balik. Saya kata tak boleh, sebab saya bukan orang sini. Saya datang pergi kursus saja dekat Bukit Merah sampai Ahad saya nak balik lah. Okey, kalau macam tu dia kata Ahad pagi datang jumpa saya dekat ward sini, dia kata, sebab dia bertugas kat ward tu. Pergi lagi hari Ahad. Saya pun cakap, kenapalah jadi benda ni kat aku, dia kata. Kan, dengan muka kena macam chicken pox, dengan mata masuk habuk ni, kena buang satu-satu. Memang adalah tanda-tandanya kan. Lepas tu, tengah saya pergi tu, dia kata kena pergi ke Hospital Besar Seremban pula untuk rujuk dengan pakar mata pula pada hari Rabu. Dia kata hari Rabu, lepas hari Ahad tu, hari Rabu tu pula pergi dekat Hospital Besar Seremban, jumpa. Kali ni dia buat memang sakit, sebab dia tarik tu tak macam doktor tadi. Doktor pakar tu tadi cabut kan. Sakit. Apa? Asal you takut? Apa saya sakit-sakit apa? Dah biasa kan. Hari tu pun tarik kan. Weh, doktor ni sepak pula orang kata. Dia marah kan. Tapi kena urus lah emosi kan. Apa hal pula? Seorang penceramah menendang seorang doktor di hospital kan, keluar cerita tu pula kan. So control. Dan masa tu tengah tunggu ubat, telefon bunyi. Dia kata, Syamsul Amir Ismail ke? Ni adalah ada jemputan untuk ceramah dekat TV Al-Hijrah. Dia kata, ni ada rakaman tak? Ni untuk staff je. Itulah first saya ceramah untuk staff TV Al-Hijrah, dan dia record dan dia blast masuk dalam TV Hijrah. Waktu itulah hidup saya dah tak sama lagi dah. Masa tu dia orang ingat nama saya Syamsul Al-Debati. Sebab dulu saya ceramah, masa saya masih kerja, saya tak nak orang call pejabat untuk panggil saya ceramah. So saya pakai nama NGO. Penceramahan ini Saudara Syamsul Amir bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia.
Jadi kat satu tempat tu dia dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat signboard tu, dekat whiteboard tu, penceramah pada malam ni Syamsul debat. Itulah mula dia. Jadi salah seorang yang dengar ceramah malam tu, CEO TV Al-Hijrah, dia mati-mati sangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dia pegang nama tu sampailah ke hari ni. Jadi rupa-rupanya Tuhan nak bagi saya. Saya fikir balik, oh patutlah Tuhan bagi aku ni semua. Tuhan nak bagi aku benda besar, nak bagi aku jadi Syamsul Debat. Macam tu. Kan? Tuhan bagi kita sakit macam ni. Contohlah, paling simple lah hikmah ni nak percaya. Siapa yang you all pernah kan kena tinggal dengan yang perempuan lah, pernah kena tinggal kat boyfriend. Pernah kan? Zina pernah kan? Kena tinggal kat kat boyfriend kan? Pernah kan? Pernah. Mungkin ada yang pernah masa tu. Matilah kau kena nyek stem roll, mati kau terbakar. Geram masa tu. Memang kita menyumpah, mati lagi baik. Dia ambil gambar, dia bakar, terbakar lah kau, macam aku bakar gambar ni, terbakar lah kau. Macam tu kan? Macam tu. Dia punya marah lah kan? Tapi tanpa kita sedar, rupa-rupanya Tuhan bagi peluang kita jumpa lelaki yang jauh lebih baik pada tu. Kita kahwin, kita dapat suami yang lebih baik, dan dapat it happen to be yang ex-boyfriend kita kehidupan ni tidaklah sebaik yang kita sangkakan. Maka bertuahlah kita ada suami seperti itu. Faham tak? Itu sebabnya kadang kita terlupa kadang. Tak iya pula. Rajin pula tu, rajin beranak kan? Kerja beranak. Ada orang beranak kerjanya. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak dia. Asal bagi salam menyahut beranak lah kan. Ada orang macam tu. Ada anak kan. Kadang ada orang cakap tak boleh tahan emosi kah? Anak kamu yang pening lah, malu lah, semua penat. Tak, sekejap je. Tanyalah sekarang ni, tanya kebanyakan kita. Anak dah mula nak masuk asrama. Nampak tak? Macam baru semalam je. Tanyalah orang-orang lama. Macam baru semalam hantar anak pergi sekolah. Tiba-tiba anak dah masuk asrama. Dia masuk asrama. Yes, anak kita dah habis asrama. Ya ke? Balik sekejap dia masuk universiti pula. Dapat luar negara. Ya Allah, jauhnya. Kan? Lepas tu balik pada universiti. Alhamdulillah dah kerja. Belilah duduk rumah. Mak, ingat nak kahwin. Betul. Itu sebabnya kita, tu proses yang akan kita alami. Itu sebabnya kalau anak kita ramai ni sekejap je. Besok anak kita dah besar, anak kita kata 10 orang. Azabnya nak besarkan anak. Sekejap je. Besok anak dah besar, masuk je. Alhamdulillah. Dan grup WhatsApp family. Dimaklumkan sekarang dah masuk 25 bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Bawah tu ada sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Bayang 10 orang anak masukkan seorang 500, tak 5,000. Bayangkan. Itu sebab saya kata percaya pada hikmah. Kan? Saya buat team building. Sebab saya bila buat team building ni, cuma masa saya kena booking memang lama lah. Sebab bila saya buat team building, saya tak suka sub kat orang lain. Macam kita tengok ada setengah orang, dia buat team building, dia bentang paper kita kau buat macam ni, sudahnya dia datang hari last je. Tapi saya memang 3 hari 2 malam tu saya akan handle semua slot, saya akan handle, dan game semua saya akan handle, kecuali riadah exercise petang tu ada tim saya akan buat, sebab saya akan pastikan riadah tu pun gelak macam ceramah. Jadi salah satu game saya buat dekat checkpoint tu adalah main damula. Pernah main damula kan? Hidup kita pun macam tu. Hidup kita pun sama macam tu, damula. Ada orang baling-balingnya tangga. Tangga. Habis. Betul hidup dia. Yang seorang tu kejap-kejap ular. Ni ular lah, bodoh ular ni, marah dia. Ada bunyi marah dekat ular tu, kejap-kejap ular. Dah sampai ular kan. Ada orang macam tu, dan ada orang tu pula ular tidak, tangga tidak, dia melangkau. Tapi masalah dia dekat 98. 900 undur balik, 900 undur balik kan? Okay. Sebenarnya game ni semua ada kaitan dengan kehidupan kita. Ada orang rezeki dia naik pangkat, senang naik. Tapi percaya cakap saya, dalam 7 perkara kita nak dalam hidup, Tuhan mungkin akan bagi 4, bagi 5 je. Mungkin ada yang kita tak dapat. Tapi manusia suka sebut, aku memang tak ada rezeki, sedangkan banyak yang Tuhan nak bagi kat kita. Jadi kita urai lagi. Panjang jamah kita ni. Manakala orang yang tadi yang ular tadi, dia tak naik pangkat, jap-jap tukar department.
Jap sini, tak naik pangkat pun, gaji sama hantar sini, jaga file, lepas tu jaga department ni, sudahnya. Akhirnya dia tak naik pangkat. Tetapi ada hikmah dia. Hikmah dia, kalau dia bersara nanti, dia dah tahu semua proses kerja ke tempat kerja tu. So kalau minta pandangan dia boleh bagi, tak kata silap buat macam ni, dia tahu. Yang 98 tadi tak pencen bersambung-sambung kontrak dia, sebab khidmat dia masih diperlukan. Setiap satu perkara pandang hikmah dia. Contohlah okay. Ada satu pasangan suami isteri, dia bergaduh, lepas tu baik, bercinta, couple, tiba-tiba dapat tahu yang isteri dia ni pernah ada affair dengan lelaki yang dia kenal. Dan benda tu bukan sikit tau. Dia dah sampai satu tahap, suami dia ni terjumpalah bukti-bukti, adalah orang tunjuk dekat dia yang isteri ni dah pun berlaku benda-benda tak baik dengan lelaki tu. Okey. Saya dah tanya, dalam 50 pasangan yang menghadapi isu yang sama, hanya satu je akan survive. Dan kebetulan orang yang saya jumpa tu, saya tanya, ada seorang lelaki ni, bila nampak tu, dia kata, sekarang isteri awak macam mana? Sebab orang perempuan, bila terlibat dengan benda-benda macam ni, dia tak boleh beritahu kat suami dia, tak boleh. You kena simpan tu aib, rahsia you, tak boleh. You mungkin dah cuci, benda tu dah tak ada, tak nak ingat dah. Kan? Nak jadi baik, you nak bina hidup baru, tetapi akhirnya benda tu terbongkar. Okay. Jadi saya tanya lelaki tu, you rasa macam mana? Yelah, dia baik. Sebagai isteri macam mana? Dia baik. Sebagai seorang ibu, dia sangat baik dengan anak-anak. Habis dia jaga tak? You memang dia jaga. Habis tu, saya tak boleh. Saya terasa macam saya dikhianati. Wahal berlaku benda tu sebelum pun dia kenal lelaki, sebelum kenal suami dia. Lama kelamaan, tak apa, tenang, ambil masa, sabar, nanti saya akan tanya balik. Fikir kebaikan-kebaikan. Lala sekali, ada satu ayat yang paling memeranjatkan. Saya tanya dia, so macam mana saya dah boleh maafkan isteri saya? Dia kata, macam mana? Sebab benda tu benda dulu. Macam mana orang boleh fikir macam tu? Dia kata, saya marah diri saya cakap dengan isteri saya, minta maaf, abang minta maaf kerana abang lambat selamatkan isteri abang. Dia boleh cakap macam tu dekat isteri dia. Dan bila dia pegang tangan isteri dia, menangis apa semua, dia dah benda dia lepas, tak nak fikir-fikir lagi dah. Maknanya bukan semua tu, sebab saya kata tadi, ada hikmah di sebalik satu perkara berlaku, menjadikan dia lagi rapat, menjadi dia lagi kuat. Sebab kita kena faham tu benda tu. Ada sebab anak kita jadi macam ni. Kenapa? Anak kita ni teruk belajar, bodoh, melantun-lantun bodohnya, pahal dia ni. 3 campur 3 berapa? 33. La ilaha illallah. Kita marah dia. Sebab mungkin tak tahu pahal. Rupa-rupanya Tuhan dah takdirkan dia bukan, mungkin tak bagus akademik, tapi dia bagus kemahiran. Rupanya dia tengok, ini senang je, dia tahu. Benda dia gemar, benda-benda yang teknikal ni dia suka. Saya tengok pun tahu aircon yang on ke tidak. Tu tak payah belajar pun boleh tahu. Jadi makna kata ada kelebihan setiap anak kita ni. Semua Tuhan bagi kelebihan yang tertentu. Jadi apa pun percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup kita percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, kita marah kan? Kita marah. Kenapa? Masalah. Contohlah, kita nak apa dalam hidup ni? Bagi paling simple je. Sebab yang jadi kita stres, jadi kita emosi tak menentu ni, sebab kadang-kadang setting kita salah. Contohlah, kenapa nak kerja kat MDB ni? Macam tu lah. Macam tu lah kan? Macam tu lah. Kenapa? Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai kotak. Tadi gelak elok je. Tak. Sebab ada orang cakap, aku bekerja sebab nak cari rezeki yang halal. Fine. Ingat tak masa interview dulu? Proses interview nak kerja kat sini. Ingat tak proses tu? Apa ayat kita cakap dalam hati kita? Aku dapat kerja, jadilah. Aku tak fikir apa dah. Yang penting dapat kerja. Betul tak? Tapi dah dapat kerja lain pula. Kenapa aku tak naik pangkat? Kau dulu kata dapat kerja, jadilah.
Pasal kau tak puas hati orang naik pangkat? Kenapa kau tak puas hati orang ni dapat anugerah? Dia dapat pekerja contoh, dia dapat pekerja cemerlang. Apa pasal kau marah sebab kau tak dapat bonus tahun lepas? Contohlah, contoh. Kau tak dengar penyawat awam lagi bagi menghargai jasa penyawat awam yang membukan insentif kewangan RM500. Kau ingat banyak sangat. Tu sebab saya kata, kalau kita tak, aku kerja kat MDB, aku nak kaya. Percaya cakap saya, you all takkan kaya kerja kat sini. Nama pun Dad. Oh my God, oh my God. Tak, bukan. Tak, bukan. Maksud saya bukan macam tu. Takkan kaya sebab kaya tu sendiri subjektif. Contoh tiba-tiba CEO tadi dia pesan nanti Azrina tolong maklumkan kat dia orang mana siapa yang datang, yang duduk depan, duduk belakang tak payah duduk depan. Oh, puas hati aku. Kan bagi tahu kat dia orang siapa yang datang ni dengan duduk dekat dia orang ni, yang dengar dengan teliti mula sampai habis. Kita akan bagi insentif kewangan pada setiap seorang. Kita bagi dalam bank mereka masing-masing. Kita bank in sebelum pukul 5 petang ini RM200,000 setiap seorang. RM200,000 setiap seorang. Saya nak tanya puan. Siapa nama puan? Ha? Faizah. Puan Faizah. RM200,000 masuk akaun. Dah kaya ke belum? Tengok tu. So memang takkan kaya macam kau. Tuan, siapa nama tuan? Nizam. Dah kaya belum RM200,000 tu? Tengok. Beza lelaki dan perempuan. The way we appreciate, you know. Wah, nampak tak kan? Tak adalah, tak ada. Betul, sebab ada orang RM200,000 tu kecil. Sebab dia dah ada. Dalam akaun ni mungkin dah banyak. Bayangkan ada seorang lelaki tu, dia boleh, aduh pening kepala aku. Kenapa? Dalam bank aku tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Cuba cakap. Dalam bank tinggal 10 juta. Sebab dia dah biasa dalam akaun ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Saya jumpa ada Datuk Seri ni. Saya tak nak sebut lah. Kalau sebut, orang mesti kenal dia. Datuk Seri muda lagi lah. Bila saya jumpa dia, "Oi Datuk, agaknya mahal betul rumah Datuk ni. Rumah dia besar." Dia boleh kata apa? Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, dia salah jawab. Dia cakap. Kan? Bayangkan pada dia tu murah. Saya pergi camah dekat PKNS Shah Alam. Masa tu PKPB. Duduk jarang-jarang masa tu camah. Dia kata, "Ustaz, kalau nak beli rumah Ustaz ni time dah. Tengah murah ni berapa? 1.5, 1.6. Kau hilang akal ke cakap aku macam tu?" Kan? Pada dia murah tu. Bayangkan dekat signboard kan, beli segera, milikan bebas, hanya 1.2 juta, hanya penjodoh bilangan tak kena langsung, hanya tergamak kau guna perkataan hanya kat situ. Ada seorang Datuk Seri tu ajak saya ceramah kat rumah dia. Lepas ceramah tu dia ajak saya kata, "Cuba Ustaz rasa kopok ni." Semua rasa, sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita beli kilang tu pelak kau beli kilang dia. Kalau sedap kau beli banyak bagi semua orang rasa. Tak. Maknanya beza cara pandang orang. Tu sebab saya kata hidup kita setting tu, bila kita setting tak betul kita akan stres lah. Contoh, aku nak kurus. Kenapa? Nak kurus kenapa? Pernah kita tanya husband kita, "Bang, kalau saya kurus okey tak?" No. Stay, maintain. I lebih suka you badan macam ni. Stay, maintain. Sebab bila badan macam tu peluk sedap. Zom. Daripada helal. Kan? Sebab apa nak kurus? Nasihat, nak. Tapi dia orang cakap, "Saya nak kurus sebab nak lawa." Ya. Tak ada kena-mengena kurus dengan lawa. Kau dah muka kau tak boleh belah. Dia tetap tak boleh belah, weh. Dan itu pun satu, kecantikan pun subjektif. Itu sebab saya kata tadi dalam penilaian kita tu jangan silap. Itu sebabnya bila kita letak aku mesti nak macam ni, kita akan stres lah. Dalam tempoh 5 tahun aku mesti jadi CEO, kau akan stres. Emosi kau terganggu. Aku tak boleh jadi CEO, jauh lagi. Kau dah heboh pula cerita dengan orang kampung, saya bakal jadi CEO. Tak boleh. Kena realistik tu sebabnya. Paling mudah sekali. Itu saya kata tadi, apa juga terjadi pada kita, kita kena realistik dan percaya pada hikmah. Keempat, yang kena ada redha dengan apa yang berlaku pada kita. Tiba kena ni, kena tu, apa semua macam-macam, kawan cakap macam tu. Ya, sabar, redha.
Apa beza redha dengan pasrah? Berbeza redha dengan pasrah? Jangan risau. Penceramah kalau tanya dia jawab dia semula, jangan risau. Tapi okey lah ni, senyap ni okey. Saya pernah ceramah dekat masjid kat Kuala Pilah. Makcik, apa maksud selawat makcik? Masa ceramah maulud kan. Apa maksud selawat makcik? Seorang makcik tu jawab. Nak ceramah je lah. Tanya pula. Kena sound aku. Dia sound tagak-tagak dia sound. Samsing makcik ni weh. Gila tu. Menyesal aku tanya. Beza pasrah dengan redha adalah redha ni kita terima satu hakikat tu dengan sabar dan ikhlas. Tapi pasrah terima dengan hati yang sakit. Dan yang kelima yang kena ada ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Jadi macam mana cara kita nak menguruskan emosi kita? Yang pertama sekali yang kita kena ada, jujur dengan diri kita. Jujur, boleh tak boleh? Tak boleh cakap tak boleh, itu je. Kan? Abang kena janji, abang takkan cari orang lain. Janji. Dekat dengan suami dia. Suami pun kata, iya, jaga abang elok-elok, insyaAllah. Apa, sama dia kata elok ke? Orang perempuan gemar potong macam tu. Tak, bukan macam tu. Jaga selagi mana si abang ni sayang kat abang, insyaAllah abang akan jaga, insyaAllah. Ni seorang pun abang dah tak layan, macam mana abang nak cari lain. Jadi kata tu kan. So, makna kata yang pertama jujur. Jangan menipu. Dalam kerja, jangan menipu. Tipu, besok jadi masalah. Stres, terganggu. Emosi pun dah tak menentu lagi dah. Kan? Macam-macam pula kejahatan kita buat lepas tu. Jangan tipu klaim. Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Tak pernah. Klaim hanya cover sebahagian daripada perbelanjaan kita. Tapi itu pun tak dapat semua. Klaim hanya menambah pendapatan kalau kau tak buat tapi klaim. Nah, itu dia. So jujur. Kedua, amanah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit persatuan penduduk. Photostat IC anak. Jangan. Amanah. Benda kecil. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana kita nak menjaga negara? Wah, tu ayat dia kan. Kita mahu, wah macam tu ayat dia kan. Tak adalah. Maksudnya, kita amanah tu kalau benda-benda kecil tak boleh jaga, benda besar lagi tak boleh jaga. Pergi pejabat, okay, semua dia diam. Anak mama duduk diam, jangan kacau mama. Mama banyak kerja. Nah, ambil kertas soalan. Kertas semua pejabat punya. Ambil pen soal sebatang, semua pejabat punya. Tak halal bagi kita gunakan untuk tujuan peribadi. Kalau benda kecil tak boleh jaga, apatah lagi benda besar. Nampak tak? Kemudian apa yang kena ada? Yang ketiganya kena ada, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita saling jatuh-menjatuhkan. Bila jatuh-menjatuhkan, mungkin MDV jadi tak relevan. Bila MDV jadi tak relevan, dia akan ubah jadi satu agensi yang lain. Maka disebabkan dia dah tak relevan lagi, maka MDV dibubarkan. So kita pun hilang kerja. Berapa banyak dah berlaku dekat dalam Malaysia ni jadi macam tu. Kan? Kalau kita tengok company, kita tengok Fortune 500, dalam majalah Fortune 500, berapa banyak? Daripada syarikat yang gah pada tahun 1980-an, masuk tahun 2000, 50% daripada 500 company tu dah tak ada dah dalam pasaran, tak ada dah, tak wujud dah. Sebab apa? Sebab dia jadi tak relevan. So, jangan kita saling jatuh-menjatuhkan, jangan. Dalam organisasi, kita kena baik. Sebab kita akan support each other. Supaya emosi kita kan okey. Okey, tak apa. Sebab ni aku tolong kau. Dia buat macam ni je. Sebab kita nak maju sama-sama. Okay? Buang benda-benda tak baik dalam hati kita. Pertama, buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Kenapa? La ilaha illallah. Tengok. Orang lelaki kena ingat benda ni. Orang perempuan ni mungkin tak membunuh, dia mungkin tak isap ganja, mungkin dia tak mencuri, mungkin dia tak buat benda lain, tapi ada satu perkara yang susah nak buang dalam hati dia, sangka buruk. Saya sebut satu perkara je, jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh macam tadi, saya nak naik atas, saya tak tahan sangat nak kencing tadi, so Puan Azina bantu saya, kongsi, cut dia. Kalau tak terbuka palang tu memang menabur dah dekat tu. Nampak tak? Tu maksud saya kongsi. Lepas ni ada makanan, ada jamuan kan? Ada? Jamuan apa ni? Setakat mihun tak payahlah. Betul.
MDB kot tengah pusat bandaraya level 5. Mihun apa benda? Aku datang daripada Seremban tu agak-agak lah. Tak apalah, syukur. Dah ada. Redha. Pasrah, redha semua ada. Tak tu saya kata tadi kan, dalam mihun. Tak apalah. Maknanya kalau kita nampak makan, kita rasa tak boleh habis, kita share je. Tu maksud kongsi. Poin yang saya bagi, ada benda-benda baik yang saya share hari ni. Kan tadi dah pesan. Okay, tolong please mudah-mudahan kita boleh ambil poin. Kan poin tu kita bawa balik, kita amalkan. Tapi susah sebab apa? Sebab zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau Nabi cakap, dia terus ingat. Dia tak payah salin pun. Jadi siapa yang tak menyalin hari ni, saya anggap dia saudara dengan Abu Hurairah. Betul. Siapa ceramah tadi? Samsul Debat. Okey, dia ceramah. Okey, dia cerita apa? Sama je dah. Kau tak salin memanglah sama. Tu masalah dia. Tak apalah. Tapi maksud dia kongsi. Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Maksud share benda-benda baik. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kita sama-sama dalam MDB. Nak sombong dengan apa? Wah, parking dia. K2, lawa kereta nampak. Berapa lama lawa kereta? Bayar kali pertama dah boring dah. Kan? Motor baru. Hujan. Padamkan kau. Motor juga. Tesal. Sampai masanya. Tu sebab saya kata nak belagak dengan apa? Samsul Debat. Nak belagak dengan nama Samsul Debat. Berapa lama? Tak lama akan keluar macam mana lain. Samsul Debab, Debuk, semua keluar. Kan? Sekarang ni okey lah. Wah, orang hari-hari buka-buka TikTok, muka dia kan. Aku pun nak boring nak muka aku. Tu saya kata kan, tu yang saya kena kontrol tu. Berat badan saya kena kontrol. Kalau tidak, ya Allah, dah lah dia crop muka aku. Tinggal kecil. Dia crop masuk dalam TikTok. Bulat, weh. Perut macam temikai tu dia keluarkan ni. Weh, masa tu saya tak boleh terima, tu yang saya kena kontrol. Ya. Kan, tu sebabnya sekarang ni, tu sebab kata nak belagak dengan apa? Tak usah nak belagak. Penyanyi tu punya hebat dulu menyanyi. Lagu tarik, not sampai ke langit. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Pelakon jadi hero kot. Tiba dah watak tukang kebun. Yang seorang tu jadi heroin. Muka tangah majalah URTV, boleh jadi poster. Tiba berlakon jadi bibik. Saya cakap Indon ni. Nak cakap apa? Masa berlalu. Nak belagak dengan apa? Oi, dia nombor 1 kat pejabat tu. Nombor 1 dekat office. Pangkat nombor 1. Besar pangkat dia. Weh. Tiba-tiba dekat masjid kat ujung tiang tu. Misal pencen. Sampai masa. Nak belagak dengan apa? Apa yang kekal kat kita ni? Contoh paling senang Paling senang. Saya akan bagi kita fikir. Simple je. Contoh Contoh. Dekat tangan masing-masing kebanyakan ada jam. Kebanyakan ada yang pakai jam. Ada yang tak pakai jam. Ada yang pakai jam. Soalan saya, jam siapa? Tengok dia jawab, jam saya. Ramai jawab, jam saya. Betul. Saya pun jawab jam saya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Dengan tahap diri kita pun bukan kita punya, macam mana kita boleh mengaku yang kita pakai ni kita punya? Berapa banyak baju saya baru ni kan? Saya dah geram sayang baju. Sudahnya baju saya dah tak boleh masuk dah. Macam-macam dapat baju baru pakai, beli, sudahnya baju tak berpakai. Sudahnya keluar nak buat pre-love ni, nak tunjuk kalau siapa nak beli murah aja jual. Sebab besok baju yang kita pakai, yang kita tak pakai, semua akan tuntut akhirat besok. Kenapa kau tak bagi dekat orang? Semua menyumpah kita tu besok, menuntut hak dia. So kita pun jual, bagilah kat orang. Pakai yang kita pakai je, bagi dekat orang, hadiah kat orang. Rasa lega bila dah bagi dekat orang. Nak sombong dengan apa? Oh tak apalah, aku boleh kuruskan ni, boleh kurus. Tak boleh dah. Yang itu memang size L tu lupakan lah. M, jauh sekali lah. S, Assalamualaikum lah. Memang tidak lah kan. Betul tak kan? Tu sebabnya jangan kita sombong. Hebat mana pun manusia, dia tak boleh buat kerja sendiri. Dia perlu kawan lain. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Pakai bedah, boleh bedah sendiri. Gunting. Skapel. Ini bendanya. Cepat. Jai. Dah. Semua perlu kawan lain. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri.
Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung. Tak apa, kau kapan kan aku pandailah aku guling-guling masuk dalam kubur tu sendiri. Tak ada mana. Jangan nak bohong lah. Tak ada. Dan begitu juga yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki je. Okey, apa maksud dengki? Dengki ni nak ikut kayu ukur dengki. Kalau orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Faham? Contohnya dengar kawan kita, anak dia dapat semua A, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Contohlah, dengar-dengar dia beli kereta baru, tu dengar agak. Sekarang buat loan senang kan. Dengar dia naik pangkat, tahu 10 orang dapat kan, dia salah seorang tu. Dia tak rasa apa. Tapi kalau macam ni, dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat je bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar beli kereta baru, tak apa mana dicuri duit tu, confirm dengki. Tapi sepatutnya apa? Sepatutnya bila orang dapat kelebihan, kita gembira sama. Wah, handsome suami kau. Wah. Alah kau ni, mana lah. Gembira aku tengok kau dapat suami handsome, walaupun muka kau tak boleh belah kan. Hajar kau, tak adalah gurau lah. Dia kata kat gurau. Nampak? Dia gembira sama, dia happy. Nampak tak? Dia gembira dengan kegembiraan orang lain. Apa maksud dengki yang sebenarnya? Kalau kita faham maksud dengki, kita tak nak dengki dah. Iaitu dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. So emosi kita okey lah. Dia happy, kita happy. Dia ada masalah, kita pun sama tumpang masalah tu. Ini dia ada masalah, padan muka kau. Puas hati aku. Tak boleh. Itu bukan caranya. Kemudian apa? Seterusnya, bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang. Ya, macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Perut dah sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Ular nak makan. Jadi pada Zina, tolong sampaikan pada CEO, mereka hafal lagi lagu tu. Berkerut muka dia, lepas ni apa? Dah. Tapi lagu tu menunjuk kepada kita salahkan orang. Ni kenapa tak siap kerja? Minta maaf, ni bukan kerja saya. Dia yang letak file yang atas meja saya. Kenapa dia yang letak? Kenapa kamu letak? Saya diarahkan, tu saya letak atas meja dia. Semua salah. Tak ada siapa nak mengaku. Tu sebab anak kita ikut panggilan tu. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilah Allah, pening kepala. Dalam cerita bangau tadi ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Dia tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Dia ulang 3 kali sampai merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Tu kan. Orang tak tanya dah. Ada. Dia tanya, sabar. Dia tahap kelurusan manusia dia di batasnya. Kau janganlah lebih pada tu. Betul. Jadi makna kata nak beritahu bila kita tanggungjawab. Contoh, ni kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tu bos. Minta maaf bos, saya yang tak perasan. So bos sekarang bos nak saya buat apa? Simple. Itu je. Tanggungjawab. Seterusnya percaya pada hikmah. Ada hikmah lain. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita banyak. Tuhan tak bagi kita kejayaan-kejayaan lain. Tapi Tuhan bagi mungkin anak yang baik. Kita balik rumah, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung ke tu? Kau fikir kau je ada perut. Orang lelaki tak ada perut. Mama tak sihat. Mama dah ke ubat ke belum? Anak Mama kan macam tu ke? Anak Mama mana ada yang bohong. Benar. Perasaan. Ataupun bagi suami yang romantik. Balik, sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang, mau masak lah.
Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak ada isteri abang di depan mata abang. Saya tahu kan. Abang, kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak aku cakap? Itulah masalahnya orang perempuan. Tak sebenarnya orang perempuan. You all suka suami ni karakter dia macam mana? Bagi dua karakter yang you suka. Macam mana? Karakter pertama apa dia? Suami ni suka karakter macam mana? Pertama apa? Kau pun tak tahu suami kau siapa eh? Ayah sangat dia. Karakter macam mana? Karakter, funny, kelakar. Okay, fine. Satu. Kedua? Tak menjawab. Kau laki kau nak laki kau macam mana? Apa dia? Romantik. Okay. Itulah harapan orang perempuan kebanyakan wanita pada suaminya sebelum kahwin. Dia nak suami yang romantik, caring. Dia nak suami yang funny. Tapi bila dah kahwin, sayang, abang rindu sangat kat isteri abang. Nak mati ke apa? Ni pahal ni, nak apa? Lu suami buat kelakar, awak tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti wife you happy kan, hari-hari gelak dengan lawak you, dengan you romantic gentleman. I tak boleh dapat lelaki macam tu dalam hidup I. Well, you je cakap macam tu. Setakat ni you je appreciate I. I sebenarnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Langsung jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Contohnya juga. Tu sebab make sure, jaga. Nampak ada benda-benda lain Tuhan bagi. Nampak Tuhan bagi macam-macam. Kemudian apa? Nak mengatasi stres. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya apa yang kena ada adalah apply. Buat. Jangan cakap aja. Kita kena buat. Kemudian apa kena ada? Respon positif. Dengan apa juga berlaku. Mulai beberapa bulan, semua staf MDV dikenaki begini. Close clear. Dekat notice board. Semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni. Semua staf hendaklah macam ni. Kau tengok lah respon. Apa benda? Dia pergi kita, lantarlah, matilah. Menyampah aku, menyusahkan orang. Tak pernah tanya pun kita. Yang seorang tu lagi best. Kau muda ni buatlah, aku dah nak pencen. Seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun cakap, kepada nak bersara sila dabaikan notis ni. Tak ada pula. Positif. Ada benda. Sebab pihak top management mesti dah bincang benda tu sebelum keluar circular tu. Buat je dulu. Dan yang terakhir sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma. Perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Nampak ayat kita. Maknanya tak ikhlas. Maknanya tak ikhlas. Dan kalau kita nak tengok yang lagi tinggi lagi, cuba kita tengok orang tu tua dulu, dia tolong mak kita kenduri kan. Mak kita, terima kasih banyaklah kau tolong aku. Tak ada mana lah kau ni mengada sikit sangat benda. Terima kasih. Kena marah pula terima kasih. Sebab ikhlas ni kita buat kerja, kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan. Contoh kita tak perasan tau. Kita cakap, alhamdulillah aku memang tak ada rezeki. Kalau kerja kat individu kau tengoklah, lepas kau nak naik pangkat, lepas dia. Aku ni apa weh? Kau tengoklah kalau kursus pergi Sarawak hantar dia. Kursus pergi Sabah hantar dia. Kursus pergi Thailand dia. Kursus pergi jalan apa? Jalan kucing hantar aku. Mempertikai aja hidup. Tapi sebenarnya Tuhan bagi kita macam-macam. Malam tadi berapa ramai yang tidur malam terlelap tak sempat minta panjang umur. Punya marah tidur malam tadi. Tak sempat minta panjang umur. Marah. MU kalah malam tadi. Marah. 4-3.
Kami tumpang simpati lah kan. Macam tu. Tak adalah. Tak sempat minta panjang umur, malam tu terlelap. Pagi tadi hidup lagi. Tuhan sayang kita, Tuhan bagi hidup lagi. Tak ada siapa pun bangun pagi tadi kecewa, "Alah, kenapa hidup lagi ni?" Tak ada. Betul tak? Tuhan sayang kat kita lagi. Okey, katalah dalam hidup ni kita nak kerja apa? Katalah duit banyak, lagi pangkat tinggi, lagi kereta besar, rumah besar, apa lagi? No, isteri cantik, tak apalah. Ambil lah. 5 ni. Dapat 5 dapat. Tapi kalau ada orang lain ambil benda lain, walaupun 5 ni dah ada, kita takkan happy. Contoh, Tuhan ambil nyawa mak kita. Contoh, minta maaf cakap. Hidup dah tak sama. Ambil ayah kita, hidup dah tak sama. Ambil kedua-duanya, hidup dah tak sama. Raya lah macam mana pun, meriah macam mana pun dah tak sama. Dia ada puzzle yang hilang, dah tak boleh nak digantikan. Itu sebab saya kata tadi, hati-hati dengan apa yang kita nak dalam hidup kita. Menyebabkan kita stres ni nak kejar benda tu, akhirnya bila dapat tak ada pun. Nak sangat naik pangkat. Kalau dah naik pangkat, gaji tinggi, balik lambat. Haduh, banyak kerja. Haduh. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi, tu orang Malaysia. Tu sebab saya tak pernah setting. Saya pun tak tahu ceramah ni bayar berapa. Tak bayar tak tidak, tu tahu. Contoh. Kan? Yelah, datang pun dekat debt kan. Cerita sebabkan kita ni Malaysia debt venture, so kita debt dululah. Contoh kan. Apa happy? Kan? Happy. Yang penting hidup kita ni happy. Tak sebab apa? Sebab kalau Tuhan, tu sebabnya Nabi pernah sebut macam ni tau. Nabi sebut dekat Imam Ibn Abbas. Dia pegang dada dia. Allah mafaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dia kata, penuhkanlah hatinya, dadanya ni dengan ilmu supaya dia boleh bijak kan. Tapi ada satu ayat yang Nabi pesan dekat dia. Dia kata apa? Kalaulah satu dunia ini berhimpun untuk memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Dan kalaulah satu dunia ini berhimpun untuk memberi kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Dia bukan manusia yang nak begitu. Sebab ikhlas tu bukan mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harap daripada Tuhan. Tuhan bagi anak ramai, Tuhan bagi jodoh cepat, jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu lambat kahwin, jambatan dia panjang, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, sebab Tuhan nak bagi dia berpeluang jaga mak ayah dia. Ada orang tu jambatan dia pendek, dah lah pendek, banyak kali pula tu pun Tuhan bagi. Banyak kali dia kahwin. Ada juga Tuhan bagi anak ramai. Ada Tuhan bagi anak 2 je, tapi brilian. Semua ada rezeki Tuhan bagi kat kita. Tapi kalau kita asyik mempertikai, so emosi kita akan terganggu sentiasa. Alah, kenapa lah macam ni, hidup aku macam ni, aku ferah lah, aku mati lagi baik lah macam ni. Jangan. Orang bagi macam-macam kan? Dulu saya kata saya kena ceramah, saya kena buat team building sebulan 4 kali baru saya boleh survive. Rupanya tak sempat team building. Ceramah hari-hari, pagi petang malam. Itu yang balik rumah tengok bilik sini, bilik anak tu. Ya Allah, masa bila lah budak ni besar? Ya Allah, dah besar anakku. Masuk bilik sendirilah, kau pun dah besar. Contoh kan. Mana dia bahagialah. Macam tu je. Simple. So ikhlaskan hidup kita ni. Tuhan bagi kita macam-macam. Dan akhirnya dalam bekerja, yang kita nak kejar dalam kerja kita ni bukannya kaya. Bukan kaya. Macam saya sebut tadi kan, kita takkan kaya. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Pada satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Itulah lain kali salin. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. You know? Oh. Iya. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, Nabi pernah sebut, bahagia itu bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah anak kita, itulah suami kita, itulah isteri kita. Sikap kita pada mereka ni, sikap kita pada tempat kerja kita ni, kita bahagia, happy. You all dah lama tak gelap macam ni. Sudah dapat gelap macam ni, bahagia. Saya pun bahagia tengok you all gelap macam ni kan?
Dan you all boleh tidur sebelum ceramah pun bahagia. Contohlah, kena juga, kenapa nama aku? Kau tak lupa kat aku ya? Dia tak adalah, gurau je lah. Sabtu serbat ni kalau dia tak bergurau tak boleh, gatal badan dia. Kena gurau. Tak betul. Tuan tentu. So bahagia ni, kejarlah bahagia. Dan nak bahagia, kalau nak capai bahagia dalam kerja kita ni kan, pengurusan emosi pak kerja ni, kita kena cari apa disebut sebagai keberkatan. Ada jawab tadi, keberkatan. Cari keberkatan tempat kerja. Apa tanda-tanda keberkatan dalam tempat kerja? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaga tak pernah hilang. Dapat dia banyak ni pun tak cukup, banyak ni pun tak cukup. Tapi pada orang yang berkat, sikitnya cukup, banyak dia boleh kongsi sedekah, tolong orang. Setiap hari Jumaat dia hantar buah kat masjid. Tapi masalahnya itulah buahnya, pisang tak habis-habis. Mempertahankan kepisangannya. Cubalah upgrade seedless grape ke. Tak salah. Sedekah. Kedua, tanda keberkatan rezeki rumah tangga, rasa bahagia. Suami balik, dia pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Sayang, pergi masuk dalam. Abang sambung Suami sambung masuk dengan baju logo MDB tu. Contoh kan. Saya nak tanya perempuan, happy tak dapat suami macam tu? Happy, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari, terasa happy dah. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil ni voucher spa, hari Ahad ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Nanti massage, pedicure, manicure semua, cuci rambut apa semua, pergi. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, sayang. Abang booking ni kau bayarlah sendiri. Wah, hajam je jantan je. Nak ingat, iyalah dia bayar. Tak adalah abang bayar lah, gurau aja. Abang, dia bayar happy. Ataupun suami balik, sayang, dah lama kita tak minum sama. Saya bancuh air kopi. Hari dia abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang. Kuih apa abang bawa ni? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kuih couple tu kan. Happy. Kau pun tahu kan tu kuih cakui tu kuih couple. Nampak tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, itu pun tak ada keberkatan rezeki. Bayangkan, anak-anak kita dalam 50 orang dapat nombor 3. Anak kita dapat anugerah pelajar sasiah terbaik. Dapat anugerah pakaian terbersih pun happy lah. Nak celebrate dah malam tu. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata tu. Tengok anak konvo je. Allah, bang. Anak kita dah konvo dah, bang. Sekejap tu masa, bang. Suami pun kata, kau agak-agak lah. Ini konvo tadika ni. Kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Tak, pada orang perempuan, benda tu penting. Walaupun konvo tadika, menangis dia. Comel, anak kita dah besar, dia katakan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kita dengan jiran-jiran kita. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak tolong orang. Kita nak cari senarai sukarelawan, nak bantu bangsa banjir. Okey, fine. Letak nama dia, sebab dia mudah buat benda baik. Yang keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Itu juga merupakan tanda keberkatan dalam rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Tak. Sebab tu kau yang order, tu kena faham. Jangan kau campur aduk kan. Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita seringkali dimakbulkan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. So sekarang ni kejar yang tu je, berkat. So nak menguruskan stres kita dengan emosi kita ni. Emosi satu hal, stres satu hal kat tempat kerja, satu je, cari keberkatan. Bila setting tak betul tu jadi stres, emosi terganggu. Aku ingat aku nak jadi Perdana Menteri, memang kau stres sampai matilah kan. Jadi Perdana Menteri pun stres. Buat apa? Cukuplah dengan apa Tuhan dah bagi kita ada. Kita tak naik pangkat, tak apalah, pukul 5 boleh balik. Sampai kat rumah pukul 6 dah standby, siap, jom pergi pasar malam. Boleh pergi pasar malam lagi.
Yang bos-bos tu juga tanya berapa lama dah CEO tak pergi pasar malam. Dia tanya. Tak, jangan cerita tu, betul. Betul. Stres, bincang, kadang-kadang menteri pun panggil dia nak bincang itu ini, macam-macam. Kau tanya Samsul Debat lah, tahu tak apa nikmat yang paling saya hilang lepas saya jadi penceramah ni? Orang kata selebriti lah, popular lah. Tak. Sebenarnya jangan minta lah, jangan minta. Susah. Pertama apa? Pertama, dah lama tak hantar anak pergi sekolah. Tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Tu sebab kalau ada program batal dapat hantar tu, seronok betul rasa. Bukan lama pun, anak tiba-tiba dah besar. Yang tak best sabar dah lama tak hantar pergi sekolah. Kedua, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Ayat ketiga paling saya tak tahan ni, anak tu. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Wahal boleh tengok je dalam YouTube ke dalam apa ada je kan. Tak, makna dia nak menyindir apa. Abahnya sibuk sangat. Tu saya kata jangan minta. Lepas tu kita dah jadi macam ni. Saya kata nak pergi makan pun, jangan sana ramai orang. Kalau lah beratur, cari tempat tak ramai orang. Masalah tempat tak ramai orang tu tak sedap. Tak sedap masalahnya. Kan bila makan orang perhati. Kan je lah tadi. Sementara nak menunggu tadi nak naik atas, kau tengok berapa das. Ambil gambar tak kat bawah tadi. Sekarang ni alhamdulillah lah, saya syukur. Sahabat yang bahasa India, yang Cina pun dah mula kenal. I know you. Dia katakan, baguslah sekarang. Itu dekat Sarawak itu ada orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Kristian. Saya kata, boleh. Tak salah orang, tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, iya. Saya bukan buat-buat cerita, betul. Tapi itu sebab saya kata, happy je dengan apa yang kita ada. Saya kata sabarlah aku. Dia terkena ambil gambar, aku ingat iyalah dia kenal aku. Ya, saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi masuk bilik air tu. Ada sekali saya ceramah di Pahang, kemudian saya pergi makan ikan patin dekat Jaman Tori, dekat restoran Jaman Tori tu. Saya tak perasan Adi Putra pun ada dekat restoran sama. Dia dah nampak saya daripada tadi. Dia pergi kat meja saya. Ustaz, khabar? Tak tahulah saya cakap ustaz ke ustaz macam saya. Dia, saya kata, mana dengar juga ceramah aku ni. Kata. So happy je dengan apa yang kita ada. Okey. Sebagai kesimpulan, saya faham cara pandang tu, saya faham sangat. Cara pandang tenung dah tak beranjak tu, mana ada yang dah suruh saya berhenti. Jangan saya sambung. Makna saya cek pasal. Okey, yang pertama, Nabi ada pesan. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, 2 lembah atau bukan 2 beg, 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi yang kedua, Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu, berkat. Ketiga, Nabi sebut manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya pun. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ingat tu. Tangan yang di atas, Nabi kata, lebih baik pada tangan di bawah. Maknanya dalam hal kehidupan kita, banyakkanlah memberi, baru kita bahagia. Kita bekerja, ada orang sampai nak pencen, kerja. Dapat apa? Biarlah Tuhan tentukan dapat apa. Senang, tak payah benar-benar balik. Tuhan mungkin tak bagi kita isi yang lawak, tapi bagi dia pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Gila tau. Contoh kan, buat apa pun sedap. Nampak tak? Itu kadang-kadang kita tengok mak kita. Kita balik rumah kan, kadang mak ni, apa kelebihan mak kita balik? Sampai je kat rumah, mak persoalan pertama tanya, nak makan tu? Dia bukan tanya kau pahal balik. Apa lambat kau balik? Tak ada. Mak tak pernah tanya soalan. Dia tengok muka kita, nak makan tu? Kena switch jawapan tu. Tadi adalah makan sikit. Tunggu sekejap. Maknanya mak kita masak lah. Tadi adalah makan sikit. Maknanya nak beritahu tak cukup dah tu, mak kita masak. Lauk simple lempar-lempar. Telur dadah je. Telur dadah, ikan bilis. Kita makan punya sedapnya. Ya Allah Akbar. Betul. Yang bini macam tu. Macam mana bilik? Mana? Faham? Ingat nak mati tadi? Lah. Contohlah bukan orang sini lah. MDB tak macam tu. Ni tempat lain. Beza. Itu sebabnya kita belajar menghargai kehidupan kita. InsyaAllah emosi kita pun akan terkawal. Cara pandang satu benda tu mustahak. Saya kalau melayan lah komen negatif orang dekat dalam media sosial, aku rasa tak boleh camah dah. Kenapa dekat aku macam tu? Kenapa kutuk aku lah? Tu belum cerita lagi Samsul lain buat hal Samsul lain ni kena.
Gambar aku dekat Taifnya ni ha. Dia boleh komen. Hari-hari ceramah pasal kahwin. Rupanya dia yang kahwin. Kau ajar betul. Yang Abang Samsul Rarau pun kena. Pak Su tak kesian ke dengan Puteri Sarah dia lah. Kena berbayangkan orang, ya Allah, kau kenal ke tak siapa? Macam tu lah manusia. Tapi simple je. Kita ni, ada orang tanya saya soalan semalam orang tanya saya masa sesi soal jawab, dia tanya, macam mana kita nak menghadapi orang yang toksik kat tempat kerja, menghasut cerita macam ni, lepas tu dikutuk kita kat belakang. Simple je, peduli kan. Orang tu dah tak ada kerja lain. Lagipun bila dikutuk kau, tetangga ke cuping telinga kau? Tak ada kan? Ada ke ada kan? Okey, so okey lah. Dulikanlah. Dia tak mengubah apa pun. Kan? Tapi kita banyakkan dengar benda-benda yang positif, nasihat yang baik-baik. Yang tu sebab kita kena selalu dengar ceramah, selalu kita dengar kata-kata, baca kata-kata yang baik. Itu je. Kan? Ada, tapi betul kata-kata yang negatif hari-hari boleh bunuh orang tau. Kata-kata negatif tu yang puak asli dekat hutan Amazon sana. Dia ada satu budaya, dia menyembah pokok-pokok yang keluarkan hasil pada dia. Satu hari tu pokok tu dah tak keluar hasil, dah macam apa, dah tak berbuah dah. Dia berkeliling pokok tu, dia ada satu cara. Dia maki pokok tu pada pagi sampai petang. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Kau bayangkan pokok kena maki pun boleh mati. Kau bayangkanlah orang. Nah, itu sebabnya kalau kita serang pokok, orang tua dulu cakap apa? Cakap dengan dia kan. Cakap cepatlah besar apa semua. Di saat pokok tu menjawab balik apa yang kau cakap, itu hari terakhir hidup kau. Kau percaya sangat cakap orang tua-tua ni. Kan? Sebenarnya jaga baja dia, siram dengan cara elok, terbanyak air pun boleh mati. Dia kena faham. Tu dia. Cara kita memandang satu perkara tu mustahak. Happy je hidup. Happy. Kan saya kata tadi, hidup antara B and D, birth and death. Di tengah tu choice, kita nak hidup macam mana? Kita nak happy lah kalau kita pilih. Tahulah kenapa hidup aku jadi macam ni. Sampai bila pun kita takkan happy. Happy lah dengan apa yang kita ada. Ingat, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jadi, saya rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mulut di Ketanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak MDB menyemput rasa nak junjung.